dengan Cikgu Fizatul. Murid-murid sihat hari ni? Hari ni cikgu akan ajar inovasi kereta elektrik, iaitu unit 18, inovasi bertambah mutu. Siapa tahu apa itu kereta elektrik? Cikgu akan bagi tahu terlebih dahulu apa yang murid akan dapat pada pembelajaran hari ini. Untuk standard kandungan iaitu 2.1, asas membaca dan memahami. Manakala untuk standard pembelajaran pula ialah 2.1.2, membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna, perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Seterusnya, untuk objektif pembelajaran pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, membaca teks kereta elektrik dengan intonasi yang betul. Yang kedua, murid dapat merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari sekurang-kurangnya 5 makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Sebelum cikgu nak ajar pembelajaran hari ini, cikgu nak kamu semua tonton video ini terlebih dahulu. Jom. Misi syarikat Tesla ialah untuk mempercepatkan kelestarian kenderaan pengangkutan dengan memberi peluang lebih banyak kepada pengguna menggunakan kenderaan elektrik secepat mungkin. Pada hari ini, pasaran kenderaan elektrik semakin meningkat. Ini disebabkan oleh regulasi baru tentang keselamatan pemanduan, pengeluaran karbon di udara, perkembangan pesat teknologi dan faktor perubahan minat pengguna sendiri. Dan kebanyakan ciri-ciri yang diperlukan ini terdapat pada syarikat Tesla Motor yang mempunyai model perniagaan memandang ke hadapan. Artikel yang ditulis oleh majalah ini pada 9 September 2020 menyatakan rahsia kejayaan Tesla ialah bukan semata-mata kerana menjual kereta, akan tetapi kerana ia berjaya menjangka masa depan. Jadi, video kali ini kita akan melihat adakah Tesla mampu mengubah dunia. Teruskan menonton. Sejarah Tesla. Nama Tesla yang diambil dari seorang ahli fizik dan jurutera elektrik, Nikola Tesla. Syarikat ini asalnya dikenali sebagai Tesla Motor dan ditubuhkan oleh usahawan dari Amerika Syarikat iaitu Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada tahun 2003. Ianya pada asalnya ditubuhkan untuk mencipta kereta lumba elektrik. Syarikat ini pada awalnya mendapat sumber pelaburan dari pelbagai pihak, termasuklah Elon Musk. Elon Musk memberi dana sebanyak lebih 30 juta US dolar untuk usaha sama itu dan menjadi pengerusi syarikat Tesla pada awal tahun 2004. Beberapa tahun selepas itu, Eberhard dan Tarpenning meletakkan jawatan daripada Tesla Motors dan Elon Musk menjadi CEO syarikat Tesla pada tahun 2008 yang kini dikenali sebagai Tesla Inc. Kenapa Tesla berjaya? Kemampuan mencipta kenderaan elektrik yang hebat. Tesla mengeluarkan model kenderaan elektrik pertama pada tahun 2008 iaitu Tesla Roadster. Ia mampu dipandu sejauh sekitar 394 km dengan hanya sekali pengencasan. Dan ini sebenarnya satu pencapaian mengkagumkan bagi sebuah kenderaan elektrik. Kerangka badan kereta diperbuat daripada carbon fiber menjadikannya ringan. Kuasa elektrik dijana daripada bateri litium seperti kebanyakan yang digunakan dalam laptop dan boleh dicas berulang kali. Kemudian pada tahun 2012, Tesla Model S diperkenalkan iaitu kereta jenis sedan yang sepenuhnya menggunakan elektrik dan berjaya menjadi model kereta elektrik paling laris dijual pada tahun 2015 hingga 2016. Selain itu, stesen pengecasan elektrik Tesla juga adalah yang terbaik berbanding pesaing yang lain. Oleh itu, boleh dikatakan ciri-ciri yang ada pada produk Tesla ini adalah terbaik dari segi penjualan, jarak pemanduan, keselamatan, reka bentuk moden dan pengecasan. Lebih mengkagumkan apabila Tesla Model S P100D berjaya menyaingi kenderaan berasaskan petrol yang lain dan dikatakan boleh memecut dari 0 ke 97 km sejam dalam masa bawah 2 saat. Sistem autopilot. The National Highway Traffic Safety Administration menyatakan statistik punca kemalangan kenderaan di jalan raya berlaku disebabkan oleh kesilapan manusia adalah sangat tinggi, iaitu 94%. Syarikat Tesla berusaha untuk mengurangkan elemen kesilapan manusia ini dalam setiap pemanduan. Sejak tahun 2014, sistem autopilot telah dimasukkan ke dalam kenderaan Tesla dan menjangkakan akan dapat mencapai tahap kelima pemanduan automatik menjelang akhir 2021. Ini bermaksud kenderaan Tesla ini dapat berfungsi sepenuhnya secara autopilot tanpa interaksi dengan manusia. Perkembangan dalam kuasa solar. Bukan sahaja mengubah jalan raya, Tesla juga membangunkan sistem kuasa solar untuk kegunaan rumah dan bangunan.
Tesla mengambil alih syarikat SolarCity, membolehkannya meneruskan misi merubah penggunaan manusia kepada tenaga yang lebih bersih dan mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida di udara. US Department of Energy bersetuju bahawa tenaga solar ini adalah paling banyak dan mudah didapati di dunia, di mana menjadikan penggunaan tenaga solar di Amerika Syarikat semakin meningkat sejak tahun 2008. Tesla berjaya mencipta panel solar yang dilihat lebih mendapat tempat di hati pengguna dan mudah dipasang di kediaman, termasuklah dengan ciptaan solar roof. Mencipta peluang pekerjaan. Selain menjana pulangan pelaburan yang sangat lumayan untuk para pelabur, Tesla berjaya mencipta peluang pekerjaan yang besar seiring dengan keuntungan perniagaan yang pelbagai. Tesla mempunyai 4 buah gigafactory besar di seluruh dunia seperti di Nevada, New York, Berlin dan China. Pada tahun 2020, Tesla mempunyai lebih 70,000 pekerja keseluruhannya. Kesimpulannya, untuk memiliki sebuah kenderaan yang tidak memerlukan pemandu mengisi minyak langsung dan tidak perlu dikawal untuk perjalanan 600 km akan merubah pandangan pengguna tentang pemanduan dan memberi pengalaman di luar dimensi. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan. Adakah minyak dan petroleum akan dapat digantikan dengan sumber tenaga yang bersih? Dan bolehkah manusia menjamin masa hadapan lebih baik kepada generasi hadapan? Ia pastinya bergantung kepada usaha semua pihak dan bukannya daripada satu individu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Okey, murid-murid dah tonton kan video yang cikgu tunjuk tadi kan? Okey, apa yang terdapat dalam video tu? Apa? Betul, kereta elektrik. Okey, kalau murid-murid nak tahu, kita memang ada kereta kan pada zaman sekarang, tapi disebabkan teknologi kita makin moden, jadi kereta biasa ini diinovasikan menjadi kereta elektrik. Betapa bijaknya manusia zaman sekarang ini. Betul tak murid-murid? Okey, apa perbezaan kereta yang dahulu dan kereta yang sekarang? Okey, kalau kereta yang dahulu kita pakai minyak petrol kan untuk supaya kereta tu berjalan. Okey, pada zaman sekarang kereta elektrik ni kita tak perlu menggunakan petrol lagi. Okey, kenapa kereta biasa ini diinovasikan menjadi kereta elektrik? Okey, murid-murid nak tahu tak? Okey, cikgu akan bagi tahu kenapa. Okey, di antaranya ialah menjadi kelebihan lah. Kenapa ni dia menjadi kelebihan kepada penggunaan kereta elektrik? Okey, yang pertama, sebab apa kereta biasa ni diinovasikan? Yang pertama ialah mengurangkan pencemaran udara. Kenapa cikgu kata dia mengurangkan pencemaran udara? Kalau kereta yang dulu, kereta yang biasa ni, dia ada exhaust kan dekat kereta tu. Jadi asap yang dilepaskan daripada kenderaan tu, daripada kereta tu, dia akan menyebabkan pencemaran udara. Bahaya kan pencemaran udara ni murid-murid? Sebab itulah kereta elektrik ni diinovasikan supaya tiada lagi pelepasan asap yang menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua pula, kelebihan dia ialah mengurangkan pencemaran bunyi. Kalau kereta yang biasa ni, kebanyakannya mempunyai bunyi yang sangat bingit kan murid-murid. Kita boleh tengok contoh lah, contoh kereta ibu bapa kita kan. Kalau kita bila ibu kita start enjin kereta je, dia mesti berbunyi kan, kering macam tu kan. Jadi bising kan. Kalau kereta elektrik ni, kalau kita start enjin dia dah tak berbunyi dah. Dia dah tak ada lagi bising lagi. Lepas tu ada setengah kereta ni, lagi-lagi kereta drift kan. Kalau kereta yang untuk lumba tu kan, kalau diorang nak berlumba je, diorang akan tekan minyak yang memang kuat sangat bunyi dia. Kalau kereta elektrik ni, dia tak akan ada dah bunyi dia. Jadi kat situ kita dapat mengurangkan pencemaran bunyi. Yang ketiga, menjimatkan kos. Kenapa cikgu kata dia menjimatkan kos? Kalau kereta biasa ni, kita akan menggunakan minyak petrol untuk kita penuhkan kereta tu supaya kereta tu boleh berjalan kan. Kalau kereta elektrik ni, kita tak perlu lagi menggunakan petrol. Kita hanya pergi ke stesen je. Setakat yang cikgu tahu ni, kita perlu pergi ke stesen, kita hanya cas je kereta tu. Jadi kat situ harga untuk cas kereta tu tidaklah terlalu mahal seperti kita mengisi minyak petrol ke dalam kereta kita. Dekat situ kita dapat menjimatkan wang kerana kita tidak perlu mengeluarkan duit yang banyak untuk mengisi petrol. Yang keempat pula ialah kos penyelenggaraan yang rendah. Kenapa cikgu kata dia kos penyelenggaraan yang rendah? Tak tahu sebab apa? Kalau kereta yang biasa ni,
kalau dia rosak, contohlah cikgu bagi contoh, bateri kereta tu rosak. Kalau kita nak tukar bateri tu kat kedai, harga dah ratus kan. Jadi kalau kereta elektrik ni, sebab dia menggunakan sistem elektrik dan sistem teknologi, jadi dia hanya memerlukan penyelenggaraan yang murah, di mana akan ada orang yang pandai, orang yang akan bekerja untuk ni lah, memulihkan kereta tu. Dia akan dia pandai lah, dia akan guna macam IT macam tu saja untuk membaiki kereta elektrik ni. Dia lebih murah daripada kereta yang biasa ni. Lepas tu kalau bateri tu rosak, sasar lah kita kena tukar bateri yang baru kan. Memang kos kat situ memang dah mahal lah. Kalau kereta yang elektrik ni tak perlu pun kita tukar bateri, kita hanya baiki sahaja bateri tu. Kat situ kos penyelenggaraan dia sangat murah. Itulah antara 4 kelebihan menggunakan kereta elektrik. Cikgu akan bacakan terlebih dahulu petikan teks kereta elektrik. Kereta elektrik ialah kereta yang digerakkan oleh satu atau lebih motor elektrik menggunakan tenaga yang disimpan dalam bateri. Bateri tersebut boleh diisi semula di stesen pengecas yang boleh dipasang di rumah atau tempat awam. Kenderaan elektrik juga lebih senyap dan lebih efisien bagi menggerakkan kenderaan berbanding enjin pembakaran dalam. Beberapa kereta elektrik dicas di stesen jalanan. Beberapa buah negara telah memberikan insentif untuk pemilik kereta elektrik seperti subsidi dan kredit cukai untuk menggalakkan pemilikan kereta elektrik. Pada awal 1990-an, Badan Sumber Udara California (CARB) memulakan pengesahan untuk kenderaan lebih efisien dan kurang pencemaran, dengan matlamat utama untuk berubah kepada kenderaan sifar pencemaran seperti kenderaan elektrik. Tambahan pula, pada tahun 1992, pihak Kongres Amerika meluluskan Akta Polisi Kecermasan Kebangsaan yang ditandatangani oleh Presiden Bush yang menyatakan antara lain bahawa penggunaan petrol di US akan dikurangkan sehingga 10% menjelang tahun 2000 dan 30% menjelang 2030. Sebagai respon, pembuat kereta mula mengeluarkan model elektrik termasuk Chrysler Tiffany, Ford Ranger EV, GM EV1 dan S10 EV, Honda EV Plus, Nissan Altra EV dan Toyota RAV4 EV. Syarikat Electrical dan Solectria dari Amerika Syarikat menghasilkan kereta elektrik SC3 fasa dengan bantuan GM, Hughes dan Delco. Kereta awal ini lama-kelamaan dikeluarkan dari pasaran Amerika Syarikat. Pada 2004, Tesla Motors memulakan penghasilan Tesla Roadster yang dikeluarkan pada 2008. Kereta tersebut merupakan kereta elektrik sepenuhnya yang sah digunakan di lebuh raya, highway legal, yang pertama untuk menggunakan bateri lithium ion dan kereta elektrik pengeluaran yang pertama untuk berjalan lebih 320 km dengan setiap pengecasan. Mitsubishi IMI-EV yang dilancarkan pada 2009 di Jepun merupakan kereta elektrik pertama untuk menjual lebih 10,000 unit termasuk model yang dijual di Eropah sebagai Citroen C0 dan Peugeot Ion pada 2011. Beberapa bulan selepas itu, Nissan Leaf yang dilancarkan pada 2010 melepasi rekod jualan IMI-EV sebagai kereta elektrik terlaris. Itu saja petikan yang cikgu baca. Sekarang ni aktiviti atau tugasan yang akan cikgu bagi kepada murid-murid. Yang pertama, aktiviti pertama cikgu nak kamu baca petikan tersebut, kemudian rekodkan audio kamu membaca petikan tersebut dengan intonasi yang betul. Cikgu nak kamu baca petikan ni. Kamu boleh rujuk macam mana yang cikgu baca tadi dengan intonasi yang betul ya, cikgu nak. Aktiviti yang kedua pula, cikgu nak kamu cari makna perkataan yang telah ditebalkan menggunakan kamus atau media elektronik. Cikgu dah tebalkan perkataan tadi dalam petikan tersebut dan cikgu dah bagi dalam jadual ni.
Okey, cikgu nak kamu hanya tulis saja maksud dia. Okey, contoh maksud elektrik. Okey, apa maksud dia? Okey, cikgu nak kamu tulis kat sini. Kamu salin dalam buku kamu. Okey, faham semua murid-murid? Okey, untuk sesiapa yang tiada kamus, kamu boleh pergi ke Google dan kamu boleh search PRPM. Okey, bila kamu dah search, nanti dia akan keluar yang paling atas sekali tu. Pusat Rujukan Persuatuan Melayu. Okey, kamu tekan tu. Okey, nanti dia akan keluar macam ni. Okey, lepas tu kamu type lah apa yang kamu nak. Okey, contoh kamu nak cari inovasi tu apa. Kamu tekan, lepas tu kamu type lah inovasi tu, kamu tekan cari. Nanti dia akan keluar maksud inovasi. Okey, definisi dia sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem adat dan lain-lain yang baru. Okey, cikgu nak kamu ambil itulah maksud definisi inovasi tu. Kamu tulis balik dalam kotak yang cikgu bagi tu. Kalau ada maksud inovasi tu lah. Lepas tu kalau kamu nak cari perkataan lain pula, efisien. Okey, contohlah. Kamu type efisien, kamu tekan cari. Okay, kalau tak ada macam ni, kamu pergi dekat Google, kamu type pula maksud efisien. Okay. Lepas tu dia akan keluar maksud efisien. Efisien tu ialah cekap. Okey, lepas tu kamu boleh tulis kat situ, cekap lah maksud dia. Okay, itu saja yang cikgu nak ajar. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang berusaha, dia pasti berjaya. Sekian, terima kasih.